Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 134 Surah Al-A'raf, ayat 134 Surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijz qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tatkala azab wabak penyakit menimpa ke atas mereka itu, bangsa Kibti, mereka itu merayu kepada baginda Musa alaihi salam. Wahai Musa, berdoalah kamu demi keselamatan kami kepada Tuhanmu dengan kelebihan keistimewaan yang ada pada dirimu itu, wahai Musa. Wahai Musa, sekiranya dikau selamatkan kami daripada wabak penyakit yang membunuh dan menghapuskan dan mempupuskan bangsa kami, kami berjanji kepadamu, wahai Musa, kami akan beriman denganmu, dan kami berjanji kami bebaskan bangsa Yahudi Bani Israel daripada menerima kezaliman kami. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 134 Surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal bangsa Kibti yang mana mereka itu benar-benar terdesak dan keadaan mendesak.
mereka tiada pilihan lagi melainkan mereka menerima azab dari Allah, yakni ditimpakan wabak penyakit yang mengakibatkan pupus, hapus bangsa mereka, bangsa Kibti di muka bumi ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, lalu mereka bangsa Kibti merayu kepada junjungan mulia baginda Musa alaihi salam. Rayu kepada junjungan Musa alaihi salam agar baginda Musa alaihi salam dapat selamatkan mereka daripada ditimpakan wabak penyakit yang akan membunuh seluruh bangsa mereka, bangsa Kibti. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan mereka menabur janji kepada baginda Musa alaihissalam, sekiranya baginda Musa alaihissalam selamatkan bangsa mereka, mereka akan beriman dan mereka akan bebaskan bangsa yang selalu menerima kezaliman mereka. Mereka bebaskan bangsa Yahudi Bani Israel daripada tindak tanduk kezaliman mereka itu, bangsa Qibti. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bangsa Kibti, bangsa yang melahirkan dinasti Fir'aun, bangsa yang melahirkan dinasti Fir'aun. Fir'aun bukan seorang, ratusan Fir'aun. Ahli sejarah geologi zaman berzaman membuat kajian dan membuat pencarian peninggalan Fir'aun daripada delta Dimyati, muara Sungai Nil, hinggalah ke selatan Al-Aswan, sepanjang Sungai Nil 2000 kilometer itu ada sahaja dapatan hasil pencarian yang merupakan tinggalan dinasti Fir'aun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ribuan tahun dinasti Fir'aun memerintah muka bumi ini. Pelbagai kelebihan keistimewaan Allah berikan. Pun begitu, dinasti Fir'aun merupakan bangsa yang hebat pada ketika itu, bangsa Kibti, bangsa yang tak sudah bertindak zalim dengan bangsa-bangsa yang ada persaingan dengannya. Siapa lagi kalau tak bangsa Yahudi Bani Israel bersaing dengan bangsa Kibti. Akibatnya bangsa Kibti dengan kekuasaan yang dimiliki dalam pemerintahan dinasti Fir'aun sentiasa menzalimi bangsa Yahudi Bani Israel. Maka Allah timpakan ke atas bangsa Kibti yang amat zalim itu dengan pelbagai azab.
salah satu daripada azab yang ditimpakan adalah wabak penyakit. Inilah yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Inna hadzal waba rijzun, bahwasanya wabak penyakit ini merupakan azab yang ditimpakan ke atas penduduk muka bumi. Salah satu azab Allah yang Allah timpakan di muka bumi ini ialah wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, daripada banyak bentuk azab yang Allah timpakan ke atas bangsa Qibti, dinasti Fir'aun. Bangsa Qibti, dinasti Fir'aun cukup takut dengan azab dalam bentuk wabak penyakit. Kerana wabak penyakit ini, sebagaimana yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mautun daqiqun, kematian yang amat halus, kematian secara senyap halus, tetapi itulah siksaan yang amat memeritkan. Ya, bagi seseorang yang maut dan menempuh sakaratul maut dengan wabak penyakit yang menimpa dirinya, maka berhadapan dengan keperitan mati yang amat dahsyat, kesengsaraan yang amat dahsyat. Wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu, tak nampak betapa peritnya menahan kesakitan apabila ditimpakan wabak penyakit hinggalah seseorang itu terkorban, kerana disebut mautun daqiqun, mati secara halus. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka bangsa Qibti, dinasti Fir'aun cukup takut dengan wabak penyakit. Yang mati biarlah mati, yang hidup pastinya sengsara dengan wabak penyakit yang Allah timpakan ke atas diri mereka. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apatah lagi wabak penyakit itu bukan sehari dua, menelan masa 2 tahun namanya. Wah, orang Melayu sebut sudah jatuh ditimpa tangga. Dahlah perit, sakit, bisa, menderita, ya, kehilangan harta benda dan sebagainya. Wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menceritakan berhubung tentang hal ihwal bangsa Qibti. Ini bukan kali pertama, dah banyak kali. Dan ayat 134 surah Al-A'raf merupakan pusingan terakhir. Wah, ini merupakan pusingan terakhir. Dalam satu riwayat menyatakan kali yang ketujuh
bangsa Kibti ditimpakan wabak penyakit. Oh, dah kali ke-7. Berjarak 100 tahun. Maka kali ke-7, 7 darab 100. Dalam tempoh masa 700 tahun, 7 kali bangsa Kibti dinasti Fir'aun ditimpakan wabak penyakit. Wah. Tuan-tuan, bukan sekali dua. Dalam tempoh masa 700 tahun, 7 kali. Dan kali ini kali yang terakhir, kali yang ke-7 buat bangsa Kibti dinasti Fir'aun. Sebab itu mereka faham sejarah dan mereka tak ada pilihan. Mereka perlu mendapatkan syafaat daripada baginda Musa alaihi salam. Lalu mereka menghadap baginda Musa alaihi salam, minta syafaat baginda Musa alaihi salam. Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa, berdoalah demi keselamatan kami terhadap Tuhanmu itu dengan kelebihan keistimewaan yang ada pada dirimu itu, wahai Musa, yakni mukjizat syafaat. Apa kelebihan seorang rasul? Mukjizat syafaat. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut jawapan daripada lidah baginda Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menitkan kata-kata rayuan, kata-kata penuh ketakutan dramatik. Bangsa Kibti dinasti Fir'aun berada di saat-saat penghujung, penghapusan, pempupusan bangsa mereka. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, oleh kerana mereka faham, mereka mengerti tentang sejarah, maka mereka habis-habisan memujuk rayu baginda Musa alaihissalam. Kenapa tidak mereka terus berdoa kepada Allah, minta ampun dengan Allah? Mereka tahu mereka telah mempersendakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka faham mereka membodoh-bodohkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekali, dah kali ke-7. Habis. Kalau Jim Samsudin, almarhum Datuk Jim Samsudin buat filem, waktu tu saya kecil-kecil lihat, mula-mula buat filemnya, esok masih ada. Wah, saya tengok dekat panggung wayang Sentosa. Orang tua ajak waktu tu, mana TV rumah pun hitam putih lagi. Tengok cerita esok masih ada, bukan sedap mana pun. Lepas tu, lepas tahun dia buat filem lagi, tiada esok bagimu. Habis. Ni dia bijak Datuk almarhum dah Jin Samsudin. Syekh Kamarul tak pernah tengok cerita tu, dia tak tahulah. Esok masih ada, tiada esok bagimu. Cikgu macam faham, pernah tengok tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, pupus, hapus bangsa Kibti. Dewan, bukan Dewan Bahasa Pustaka, PBB dah tak daftar lagi bangsa Kibti. Akan tetapi masih ada peninggalan sejarahnya yang segar bugar.
Ya, ahli ekologi. Jumpa je macam-macam dapatan, perolehan, peninggalan dinasti Fir'aun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, memberi iktibar kepada kita umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Kibeti dah pupus. Kalaupun telah melalui zaman kegemilangan yang tiada tolok tandingnya. Ya, bangsa apa pula kali ini yang akan hapus dengan wabak penyakit yang Allah timpakan, COVID-19. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang kita faham, setelah tombang hapus pupus bangsa Kibeti, maka naiklah bangsa Yahudi. Oleh itu bangsa Yahudi pun kena ingat, sekiranya mengulangi kezaliman bangsa Kibeti, sejarah berulang kembali. Penghapusan pempupusan bangsa Yahudi Bani Israel. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, apabila hapus pula bangsa Yahudi, bangsa apa pula naik Bilal? Bangsa pula naik orang Jawa kabeh. Moga-moga orang Jawa naik. Tak kisahlah sama ada Jawa Totok ke, Jawa Magelan ke, apa Magelan ke, Jawa Ponorogo ke, naiklah. Urus takbirlah negara Malaysia ni, silakan. Tapi jangan zalim. Nanti Allah hapus pupus. Tak kisahlah siapa nak jadi Perdana Menteri. Tuan Haji Kamarul pun layak juga, handsome lagi. Tak kisahlah siapa. Cikgu tak payahlah dah tu. Jangan zalim. Allah timpakan wabak penyakit. Wal-'iyazu billah, tiada maaf bagimu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala beri peringatan lagi pada ayat 140 surah Ali Imran, ayat 140 surah Ali Imran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul azim. Dan demikian itulah hari demi hari mengecapi kenikmatan, mengecapi anugerah dan kehebatan. Begitu juga sebaliknya, hari demi hari mengharungi kesukaran, mengharungi musibah. Kami gilir-gilirkan di kalangan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala perakukan, ya, dua hari, hari anugerah, hari musibah. Allah gilir-gilirkan di kalangan manusia, di kalangan umat manusia. Setelah bangsa Kibeti mengambil giliran dan ada angka giliran, bangsa Yahudi pula mengambil giliran, ada angka giliran. Bangsa apa pula selepas ini? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, menjelaskan lagi kepada kita ayat 134
surah Al-A'raf betapa bangsa Kibti benar-benar takut dengan azab Allah yang diturunkan dalam bentuk wabak penyakit. Azab yang lain tu ialah azab lah juga, tetapi sebut sahaja wabak penyakit, bangsa Kibti cukup gerun kerana pengalaman-pengalaman yang mereka tempuhi, sejarah yang mereka lalui. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, dunia Islam juga mencatatkan wabak yang menimpa pada tahun 633 Hijrah. Ketika itu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih umur belasan tahun. 100 tahun kemudian 733 Hijrah, sekali lagi bumi Mesir ditimpakan wabak penyakit. 30,000 terkorban. 833 Hijrah, 100 tahun kemudian sekali lagi wabak penyakit menimpa bumi Mesir. Ya, 30,000 hingga 60,000 rakyat Mesir yang terkorban, sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka kuliah subuh pagi yang berbahagia ini bukan nak menakut-nakutkan sesiapa pun, tetapi nak menjelaskan realiti apa yang kita sedang hadapi. Tuan Bilal kita, siapa sangka 6 bulan pertama PKP yang dilaksanakan, SOP yang dipatuhi, amat membanggakan hingga ada satu hari kes positif COVID-19 tinggal 1 kes saja. Wah, semua dah mengira Malaysia negara pertama di dunia akan buka pintu kerana dapat dikawal dalam masa 6 bulan. Rupa-rupanya ialah malang tak berbau, apatah lagi pakai pelitup, memang tak bau apalah, baguslah untuk keselamatan kita. Malang tak berbau, tuan-tuan. Tengok semalam 660, sebelum lagi 660. Ya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya tak boleh pergi Putrajaya, saya tak boleh pergi Selangor, saya macam mana? Wahal di situlah tempat aku mengutip hasil, menuai hasil. Yalah, nak harapkan Kampung Kurnia berapa aja. Tak boleh, jangan. Nak pergi juga Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, tak boleh masuk. Orang Selangor tak boleh keluar. Ya Allah, ni dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini hari dia, Johor Bahru pun dah mula. Tuan-tuan, moga-moga Allah pelihara kita. Kerana kita faham nilai wabak tu apa? Azab Allah. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim